warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. dengan cara yang ceria walaupun berjauhan kita. InsyaAllah ini saat yang mencabar ni, waktu ni orang mengantuk ramai ni. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dalam KBS, Virtual KBS 3. Okey, tajuk yang diberikan kepada kami berdua insya-Allah, kita berada dalam program petang ni. Nama dia apa? VKBS. B itu apa? Business. Business tu perniagaan. So walaupun majoriti daripada pemilik mesin Kangen ni, dia beli mesin Kangen untuk kesihatan, tetapi saya percaya majoriti semua yang berada dalam program kita pada hari ini, kita nak melangkah ke satu lagi, maknanya kesihatan dan keuangan. Business adalah keuangan. Okey. Jadi sebelum saya nak serah pada Ustazah, saya nak ajak kita sama-sama merenungi surah Al-Fatir ayat ke-29. Tentu semua dah pernah mendengar dan mungkin ada yang menghafalnya. Marilah sama-sama kita mendengar sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, katanya hujung tu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Okey, terjemahan keseluruhannya ialah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mendirikan salat serta menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami, yang Allah kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan secara terbuka, dengan mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat Quran adalah firman Allah. Firman Allah, apabila Allah sebut tidak akan rugi, maksudnya itu adalah satu perjanjian daripada Allah. Dan apa yang menariknya dalam ayat ini, seperti yang pernah ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir, beberapa perkataan yang saya nak tengok ni adalah antara yang pertamanya, yatlu. Yatlu ni kalau bahasa Arab, saya boleh ceritalah nanti, kalau ada masa, dia berkaitan apa? Tilawah, kan sedangkan tilawah, membaca kan. Tapi yatluna ni maksudnya kita kena selalu membaca. Dan dia bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan. Saya dengar satu ceramah daripada Ustaz ni, dia orang Kelantan, dia kata Al-Quran ni jadi membelek-belek, dia kata. Ada masalah, kita rujuk Al-Quran. Ada masalah, kita rujuk Al-Quran. Maksudnya, Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman, bukan sekadar kita membaca. Walaupun dalam ayat ini disebutkan yatlu, diterjemahkan sebagai membaca, tetapi maksud yang maksud yang lebih mantap adalah membaca dan kita merujuk, menjadikan Al-Quran sebagai merujukkan. Itu adalah syarat yang pertama untuk kita memperolehi apa yang Allah sebutkan sebagai perniagaan yang tidak sekali-kali akan rugi. Perniagaan ini akan untung lah. Kan kita masuk buat bisnes Kangen pun kita nak untung. Dan satu lagi yang menarik dalam ayat ni, ulama mufassirin menjelaskan, tijaratan ni dia datang dalam perkataan yang umum. Dia bukan ada alif lam di depan yang khusus. Jadi maksudnya di sini kita boleh menerima ayat ini sebagai merujuk kepada perniagaan dunia dan akhirat. Kita buat bisnes Kangen pun termasuk dalam tijaratan. Jadi semestinya lah kalau kita membaca dari segi umumnya, selalu kita rujuk perniagaan yang tidak mengalami kerugian ini adalah perniagaan yang kita kata tidak rugi di akhirat lah. Kan? Tapi disebabkan ayat ini, ulama kata tijaratan ini adalah satu perkataan yang umum, maka kita boleh guna juga. Maksudnya untuk perniagaan di dunia dan di akhirat. Jadi syarat untuk mendapatkan perniagaan yang tidak akan rugi ini, atau nak memastikan bisnes kita tidak rugi, kita mesti tengok 3 syarat di atas tadi, iaitu yang pertama, yatluna kitab Allah, selalu membaca Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus shalah. Ini satu lagi. Ulama mufassirin dan ulama bahasa, dia kata wa aqamu adalah
past tense. Past tense ini menunjukkan bahawa solat telah dilakukan. Jadi dia memperincikan ini sebagai orang yang confirm dah solat. Untuk dapat tadi tu penegakan yang tidak rugi tu. Maksud dia mestilah sudah menunaikan solat. Ya. Dan yang ketiganya ialah wa anfaqu mimma razaqnahum, iaitu kita menginfakkan, kita mensedekahkan, kita mendermakan sebahagian daripada harta ataupun pendapatan yang kita dapat. Jadi 3 perkara ini insya-Allah kalau kita buat, kita akan bertemulah dengan anugerah Allah, iaitu yarjuna tijaratan lan tabur. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya yang saya nak sebut ialah tentang tajuk ini, iaitu law of attraction. Law of attraction ni kalau kita tengok dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut kepada sahabat tak apa. Tapi nak sebutnya bahawa dalam Islam pun dah ada sebenarnya. Walaupun law of attraction ni asalnya dipopularkan oleh ilmuwan barat, tapi apabila ada satu hadis yang saya akan baca tadi, saya ada dalam, tapi nak cari ni hilang dah. Bahawa Allah adalah apa yang kamu sangkakan. Tapi insya-Allah saya akan elaborate lagi. Jadi sekadar itu mukadimah saya. Lebihkan tumpuan kepada Ustazah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Teruskan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dah petang kan? Orang lain semua dah ambil dah solat pagi-pagi. Okay, sekarang siapa dah ni angkat? Kalau tak ada ini memang tak nak cakap lah. Boleh? Ini salah satu daripada tafsirah senjata. Ayat Quran disebut kepada kita dalam surah Al-Anfal. Sebenarnya hari itu nak bagi slide. Tapi Master Sifunoli cakap, tak apa Ustazah. Ustazah tak bagi slide pun tak apa. Nanti dia boleh cakap, oh itu is the best. Sebab apa? Petang-petang kan. Kita tak nak bagi slide, oh dia misprint. Apa orang panggil? Apa nama? Screenshot? Tak apa benda tu kan. Jadi sekarang ni dengar. Sebab dalam Quran pun disebut, dia kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi iqra' bismi rabbikal bil qalam tadi dengan pen. Ada pen tak? Ada pen. Kita buka otak komputer, kalau boleh tulis kita tulis, kalau boleh catat kita catat insya-Allah. Jadi masa tinggal beberapa minit saja. Kalau tujuan amalan untuk menjemput rezeki, sebenarnya orang dah tahu kan. Tapi fa inna ma anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kita hanya memberi peringatan. Semua orang dah tahu. Hari ni untuk macam kita panggil pengkayaan. Apa orang panggil dalam sistem PDPR tu dia panggil apa? Kaya kan. Macam manalah bahasa dia tu. Okay. Sekarang kita tengok apa dia yang kita kata amalan-amalan yang untuk kita bila tadi sampai dengan pagi-pagi tadi Cynthia berganti. Cynthia berganti, master, grandmaster kita kata our bila sister. Sebab dia orang yang lama. Kalau kita tengok dia antara orang yang buat bisnes tanpa menggunakan ada demo dan sebagainya. Sebab apa? Dia believe in God, believe in Allah, believe in Rasulullah. Sebab apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Kita orang Islam dan macam tu juga agama yang lain, kita kena kepada Al-Khaliq yang mencipta kita. Yang mencipta kita siapa? Yang pemberi rezeki. Rezeki kita buat kangen banyak itu ini, buat bisnes tu bisnes ni. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Okey, Allah. Tetapi untuk nak mendapatkan tu kita kena ada persiapan. Dalam surah Al-Anfal disebut kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Itu kalau orang nak pergi berperang pun dia mesti kena ada kekuatan-kekuatan. Tapi kita nak pergi kekuatan-kekuatan yang macam mana? Kita kena ada apa? Kita kena ada quwwah. Quwwah ini satu kekuatan yang tidak ada alif lam. Tadi ada Ustaz dah bagi tahu. Tidak ada alif lam, ada quwwah, kekuatan yang berbagai-bagai. Mungkin kekuatan spiritual, macam mana kita punya Mr. Oshiro sebut untuk dekat sini ada physical health. Kemudian kita punya spiritual health dan peace of mind.
Kita nak supaya apa? Kita ada kekuatan-kekuatan di sini. Jadi apa kekuatan kita kena ada? Sebab tadi kita dah dengar awal-awal tadi. Kejayaan kita, kita dengan kejayaan kita adalah antaranya siapa? Allah. Allah yang nak bagi rezeki pada kita. Jadi yang pertama, kalau kita biasanya kita orang Islam, yang pertama apa kita kena buat? Tadi masa Syifu Saiful dah sebut di akhir slide dia. Yang pertama kita kena buat apa? Macam sekarang kita kata, ya Allah, tadi ni nak dengar daripada pagi sampai sekarang tak habis-habis lagi. Ini nak dengar Ustazah pula. Astaghfirullahalazim. Kena? Nanti nak baca cepat nak tengok. Tembus tak? Tembus dekat masing-masing. Baru nampak betul seorang-seorang. Alright. Yang pertama kita kena buat apa? Al-istighfar. Apa dia al-istighfar ini? Benda yang selalu orang sebut. Pernah tak kita tolong istighfar kepada saudara-saudara kita? Kita tak tahu orang tu sakit, orang ni lemah, dan berapa masa lama dia tak ada sale apa semua. Jadi, apa yang berlaku di dalam surah yang kita baca dalam surah apa ni? Surah Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu ayat 10. Boleh rujuk nanti. Wa yumditkum yuslis sama alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bila kita beristighfar, ini sebenarnya berlaku kepada Nabi Nuh. Dia berdoa kepada kaumnya. Dia berdoa da'autu lailan wa naharan, dia berdoa. Kita taklah sampai macam tu kita nak pergi jumpa orang doa. Tapi Nabi Nuh dia doa sebab apa? Anak dia kecil, tak mau dengar cakap dia. Mailah naik atas kapal ni, sekali kalau banjir kilatkan macam mana tenggelam. Hari-hari dia berdoa. Tapi dia tak ni juga. Dia last kali, ayat itu disebut pada kita. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bila kita beristighfar kepada Allah, kita kena ingat. Apa yang sebut? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan bagi kepada kita hujan yang mencurah-curah. Jangan kita kata Allah bagi hujan, istighfar turun hujan, mungkin salah satu daripada hujan. Bila hujan turun, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan apa sebagai rezeki. Jadi apa yang kita kena perlu buat? Istighfar banyak-banyak. Kalau kita rasa Allah lemah longlai dan sebagainya dengan keadaan sekarang ni apa semua, istighfar. Paling payah sangat astagfirullah hali walil mu'minin wal mu'minat. Tolong beristighfar kepada kawan-kawan kita juga. Bayangkan, siapa yang selalu masuk dalam Zoom dan sebagainya, kita sentiasa ingat kawan-kawan kita tolong. Ya Allah, tolonglah kawanku ini, tolonglah sahabat-sahabat ini. Kesian tengok dia demo saya buat. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki pada dia. Yang kedua, apa yang kita kena buat? Yang Allah buat, Allah sendiri buat. Kalau Allah buat, kenapa kita tak buat? Allah kata apa? Kita kena iksar as-salawat ala Nabi. Memperbanyakkan salawat. Ayat Quran disebut pada kita apa dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Boleh rujuk. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak mana? Istighfar banyak mana? Boleh buat banyak mana tak? Boleh terpulang pada diri sendiri. Kalau itu menjadi sebagai satu rutin amalan, amalan adalah satu benda yang kena melazimi dan istimrar melakukan. Al-amalul qalilud daim khairun min al-amalil katsirul munqati'. Amal yang sedikit berterusan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak berhenti sekejap. Buat hari ini 1000, stop minggu depan buat. Tidak. Kalau kata istighfar itu menjadi satu kelaziman 1500 kali satu hari, sila teruskan. Tengok, non-stop setiap hari apa yang berlaku. Bila menjadi satu kelaziman, benda itu akan menjadi satu benda yang nak kata wajib, tidak, tetapi itu satu kemiskinan pada dia. Salawat. Macam mana salawat? Benda yang ringan sangat di mulut. Istighfar. Istighfar tadi, kemudian salawat. Lagi mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh buat berapa? 70 kali? 100 kali? 1500 kali. Kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, buatlah sekadar yang mampu. Al-Islam dinun yusrun. Islam itu agama yang mudah. Bukan kita permudah-mudahkan. Dia tak memberatkan kita. Okey, yang ketiga. Masa pendek kita buat sikit saja. Sebenarnya istighfar tu nak hurai satu istighfar saja 30 minit. Tapi kita nak rangkumkan 70. Okey. Kemudian yang ketiga, apa kita kena buat? Tadi Ustaz dah sebut. Iqra. Apa dia iqra? Qiraatul Quran. Kita sebagai orang Islam, apa dia punya dustur perlembagaan? Kita Al-Quran hadis. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bima lan tadillu abadan.
Aku tinggalkan. Nabi kata kita idola kita adalah Rasulullah. Memang mak bapak kita yang melahirkan kita dalam kandungan adalah Masa Sifun Ali. Masa Sifun Zahid. Mungkin Masa Sifun Zahid, Masa Sifun Ali atas ada lagi. Kita berganti dan lain-lain. So dekat sini, macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Bila kita sebagai seorang Muslim mukmin, kita kena buat sekurang-kurangnya wajiblah kita kata. Sebelum tengok handphone. Masing-masing ada handphone. Mana handphone? Semua ada orang handphone. Jangan bangun pagi celak mata, handphone dulu. Ini ustaz bagi tahu. Mata kita, buka handphone dulu, baru tengok Quran. Tidak. Buka Quran dulu, baru tengok Quran. Mata kita nak hari-hari duk tengok handphone. Subhanallah. Tak pakai spek pun jadi pakai spek. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Ambil ayat 95, buat spray dalam mata. Tak ada masalah. Jadi awal-awal sebelum tengok setiap hari. Ni daripada hari ini sampai bila-bila lah. Sebelum tengok Quran, sebelum tengok handphone, tengok Quran dulu. Okey. Itu Quran. Susah ke? Senang. Nama al-usri yusra. Benda yang susah akan jadi senang. Nak baca Quran bukan payah. 114 surah saja. Kita nak jadi 6A, 100 mission. Surah Al-Quran 114, takkan tak larat nak baca. Dia kata Ustazah boleh tiap. Tak, bukan Ustazah boleh tiap. Tak. Jadi kita nak baca setiap hari. Baca tak? Banyak mana kita baca? Ni zaman-zaman duduk di rumah ni, duduk saja-saja. Takkan main handphone saja kot. Takkan naik FB saja kot. Jadi kita baca Al-Quran ini. Macam mana? Okay, bagi-bagikan. Kalau kasar ini daripada hari sekian malam Jumaat sampai sekian, berapa surah? 114 surah. Bahagikan. Dan bila kita baca, kita kata, kalau kita nak jadi 6A2 dari 3, kita kena melahirkan di bawah kita 14 orang. Nampak? 114 dengan 114 orang di bawah, 114 surah, 14 orang je kat bawah kita tu untuk nak melahirkan menjadi 6A2 dari 3. Kalau hak tu kita usaha untuk mendapatkan, mengapa tidak dengan Al-Quran ini? Benar senang saja. Dalam handphone pun ada Al-Quran, kita Al-Quran sudah ada. Okey, tapi syaratnya, mesti dia kena ada spirit of wudu. Mesti ada wudu. Nak baca Quran bukan macam buku cerita, bukan baca novel. Boleh nak baca buku lain banyak, tak ada masalah. Ini kalamullah. Sebab ni kita nak law of attraction ni. Dia punya law of attraction sebab apa? Sebab Al-Quran ini adalah kalamullah. Jadi bila kita nak sesuatu benda, kita kena minta dengan Allah. InsyaAllah tidak ada masalah. Allah akan bagi bila-bila masa pada kita. Tapi nak baca tu kena ambil uduk dulu lah. Tapi bila ambil uduk, kita ada mesin kandang kat rumah. Betul. Semua orang ada mesin kandang. Hak duduk dalam ni tak ada mesin lagi, insya-Allah dia boleh beli mesin anytime. Bukan duit. Bukan masalah duit. Bukan masalah mahal. Dan tidak ada masalah apa-apa. InsyaAllah. Jadi, bila kita ada mesin kandang kat rumah, kita dah kata dah, the mesin kandang kita dia produce 7 types of water. Makinlah. Alah, saya termak. Tekan ayat beauty water setiap pagi, setiap masa lah, bukan setiap pagi dah nak ambil air semayang kan. Jadi kita kena tengok apa yang kita sebut. Basuh. Setiap kali ni sekarang kita ada nak semayang, tak ada semayang, tak ada masalah. Tapi ambil dengan beauty water bila orang ada mesin kandang di rumah. Okey. 111 untuk melahirkan 14 orang sebagai leaders kita di bawah untuk menjadi 6A2 dari 3. Senang sangat kalau kita menggunakan dengan law of attraction. Bukan itu semata-mata, tidak. Untuk kita jadikan sebagai satu perlembagaan hidup kita. Sebab apa? Bila kita baca Quran, satu lagi disebut pada kita, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau kita baca Quran satu hari nanti, kita akan mati. Tadi sini kita berganti cakap, kita ada banyak mana harta sekalipun, kita akan tak boleh bawa masuk dalam kubur. Tak boleh bawa masuk dalam kubur. Tak salah 6A13 dia 7 kan 6A13 dia apa kan? Kita pun nak jadi banyak juga. Kita kalau boleh, kita nak juga melahirkan 100 orang dalam grup kita menjadi 6A2, 6A13, dia 7 macam sini dia berganti. Kalau dia boleh, mengapa kita tidak boleh? Tidak ada beza apa yang dia buat dengan kita buat, melainkan kita ada kesungguhan sungguh-sungguh macam mana apa yang dia lakukan. Cerita sebenarnya. Jadi, Nabi kata, Allah kata, dalam ini bukan Quran, ini hadis. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita dah baca di dunia ni. Esok kita mati, dalam kubur seorang-seorang. Buat kangin, pergi ke sana, pergi ke sini. Bekalan tidak ada. Memang kita bersedekah dah banyak. Tapi
Tapi baca Quran tu kita kena buat tiap-tiap hari. Bukan minggu Ramadan, tunggu Ramadan tidak. Okay. Kemudian, apa lagi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Setiap huruf yang kita baca Al-Quran itu, subhanallah, pahala dia melebihi 10. Satu sama dengan 10. Bayangkan, sangat-sangat banyak. Jadi ambillah sesuatu yang kita rasa benda ni asal hikmah ini adalah satu kita kena ambil benda ni untuk jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita dengan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, dan 7 kan, baru 3. Ingat balik lagi siapa tak ingat? Minat tangan banyak-banyak. Boleh tak nampak, orang senyum tak nampak tu, leceh semua lah nak tengok. Alright. Yang keempat ialah doa. Semua orang tahu doa. Apa dia doa ini? Doa ini adalah mukhul ibadah. Doa adalah otak segala ibadat. Otak segala ibadat kita. Doa apa dia? Doa silahul mu'min. Doa ini adalah silah, senjata bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah disebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah menyebut apabila hamba-Ku, setiap orang, kita ni sebagai hamba Allah. Apabila hamba-Ku, wa iza sa'alaka ibadi anni, bila hamba-Ku meminta kepadaku, insya-Allah fa inni qarib. Aku dekat dengan dia, aku dekat minta. Duk minta dah. Tak boleh minta pun. Minta apa? Yang mai hari ni, yang mai dalam kangen business seminar ni nak jadi apa ni? Jadi apa? Orang lah. Jadi apa? Betul tak? Siapa jadi kaya? Loh, Syazah ni tak ada pena'ah langsung. Ada dua orang tak tahu. Syazah ni berhenti kerja buat bisnes. Kita tahu tak kita berhenti kerja bila? Kita kerja daripada tahun yang benar. Kita berhenti kerja tahun 2005. Kita jumpa kangen tahun 2015. Jadi berhenti kerja bila? Jumpa kangen bila? Ya Allah, subhanallah. Orang ni kalau nak kata kita macam-macam, tak apa. Allah ada. Alright. Jadi, apa dia tadi sebut tadi? Apa sebut tadi? Doa Wa iza sa'alaka ibadi. Minta. Allah ni, innallaha ghaniyun. Sebutlah innallaha ghaniyun wa nahnu fuqara. Kami ni miskin. Allah yang kaya, minta sedikit kekayaan yang Allah ada tu bagi kat kita. Salah kan? Laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinal nafs. Pasal ada sampai pukul 4 lebih. Sekarang tinggal 361. Di mana lagi 388? Qalu inna lillah. Mungkin tak tahu di mana. Jadi, kalau kita ni, kita sebut apa? Tadi bang? Apa sebut tadi? Kita tengok dekat situ. Apa yang kita sebut dekat sini? Doa kita tadi. Apa yang kita nak? Kita kena minta dengan Allah. Sebab apa? Pernah dengar tak cerita Nabi Zakaria? Kalau boleh, pergilah buka. Balik tengok dalam surah Maryam. Nabi Zakaria ni dia kata, Ya Allah, Rabbi inni. Okey, mula-mula dengan kafa ya ansad. Pernah dengar tak ayat tu? Maksudnya, kafa ya ansad. Kifayatuna. Mencukupkan pada kami. Pernah dengar tak ha mim ansin qaf? Himayatuna. Allah yang memelihara kita. Qaf wal Quranil Majid. Allah yang wiqayatuna. Masya Allah. Yasin. Yasin itu syifauna, sebagai penyembuhan kepada kita. Apa yang disebut dalam surah Al-Maryam? Kita kena tengok. Kita ni taklah sampai macam Nabi Zakaria yang berdoa. Rabbi inni zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Nabi Zakaria ni dahlah isteri dia mandul. Dia tak ada anak seorang pun. Dah sampai umur berapa puluh, dah 80 kot tak silap. Dia berdoa. Rabbi inni wahanal azmu minni. Dia berdoa kepada Allah. Dia bangun di malam hari. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah ni. Wahanal azmu minni. Tulang-tulangku telah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Apa dia? Uban pun dah mula putih belakang. Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tak pernah lupa untuk berdoa kepadamu. Doa banyak-banyak. Nak apa? Nak minta apa? Doa untuk downline, doa untuk upline, doa untuk sideline. Jangan kedekut nak doa untuk sideline. Nak doa untuk
soalan, tak nak lah. Tak apa, yang duduk masuk dalam grup White Eagle ke, White Eagle 2 ke, tak ada lagi White Eagle 3. Bila ada ramai, dia akan jadi White Eagle 3. Sekarang White Eagle 2. So banyak-banyak jadikan White Eagle supaya jadi platinum sama dengan mission kita. Titanium coating platinum. Kita akan pergi White Eagle, akan jadi White Eagle platinum. White Eagle. Ya. Okey. So sekarang apa yang kita kena buat? Itu asas kekuatan kita. Jangan jadi macam sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh kata apa? Dia kata, qala rabbi inni da'atu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara. Doa semalam dah kali orang lari ke semua. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab dan musabab. Kalaulah, tapi kita nak sebut sekarang zaman COVID ni, kita buat bisnes sekarang yang sebenarnya orang tak tengok demo pun kadang-kadang kita nak pergi jumpa orang tu takut jumpa kita. Macam takut hantu dah pula. Tak. Orang takut dia punya airborne ni, dia punya ni. Tak apa. Kita ada apa nama orang panggil? Mana dia punya tu? Nak tunjuk bagi? Yang spray tu. Kita ada benda tu. Kita benda tu yang kecil. Tolong ambil tu. Benda dia kena ada. Ini besar sangat. Nampak macam pistol lah pula. Yang tu. Yang ni. Apa? Nak tembak siapa ni? Berilah. Kita nak bagi untuk semua orang. Kita beli yang kecil sikit. Pergi ke mana kita bawa? Yang ni. Ini mesin gun. Janganlah pula pergi telak. Jumpa tentera nanti jenuh kita. Beli yang kecil. Sebab ini zaman-zaman pandemik kita nak tolong semua orang. Betul kita nak tolong orang? Betul kita nak tolong dia? Kalau kita nak pergi mesin kat dia saja. Kita nak kalau boleh every home one mission. Misi yang dibuat oleh Dr. Azmi. Every home one mission. Kita ambil tagline dia. Dan tagline energy, change water, change our life. Bukan change water, change your life saja. Semua orang insya-Allah. Okey. Jadi, kalaulah kita buat-buat, kita dah cerita dah. Dah banyak dah, jangan susah hati. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Cerita dah habang kat dia, ayat ni macam ni. Kalau kata pandemik COVID ni, ayat ni guna untuk apa? 25 boleh spray dalam mulut. Boleh spray dalam hidung sedut. Kita spray kita dulu. Tak mati Bukan ayat kita ada alkohol. Ayat kita ni medical grade device. Dia kill germs within 30 second. Ini Saiful Mu'allim cakap. Bukan ayat cakap. Semua orang dah kita tahu dah benda ni. Sebab benda medical grade. Jangan takut. Jadi, kalaulah kita buat demo pun dia tak percaya. Wa illam tu'minu li, Allah kata. Wa illam tu'minu li fa'tazilu, tinggal dia sekejap. Bagi kat dia minum. Tak ada masalah. Jangan takut. Yang kelima. Apa dia? Yang kelima tadi Master Sifu Saiful dah ambil dah anak punya. Saya cakap, boleh. Tadi Master Sifu sebut apa yang terakhir slide tu adalah sedekah. Apa dia sedekah? Mari kita baca sikit ayat Quran. Boleh tengok dalam surah Al-Munafiqun. Tadi tulis dalam slide tu 10. Ayat 10 silap tu. Silap type. Bukan Master Sifu Saiful silap. Silap tulis ayat yang ke-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Boleh balik tengok dan beramal. Min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Apa dia ni? Wa anfiqu. Infak. Paling mudah. Katalah ni ustazah, tak pergi mana pun sudah sedekah kat mana? Buat dalam apa? Yang kita dalam apa nama Maybank to you lah. Apa semua boleh RM1 kalau tak mau buat keluar banyak sangat pun boleh RM1. Carilah apa benda yang kita dah hari-hari mengalir benda tu. Okey, Ana nak tunjuk Ni. Nampak bang macam ni. Okay. Ini inisiatif anak-anak. Dia buat tabung. Jadi suami Ana pun tulislah tabung kebajikan. Ana pun tulis pula tabung keluarga. Nampak tak? Ada suara tak dengar. Nampak ke tak nampak dia tahu. Okey, ini tabung keluarga. Ini tabung apa? Anak-anak ni suka travel, kan? Dulu nak travel susah. Okey, nampak? Nampak tak? Okey. Yang ni, duit ni bukan untuk sendiri. Nanti kalau dah banyak esok kita buka, kita pergi bagilah dekat siapa-siapa pun. Kalau nak tunggu nak ber-1,000 dalam ni payah, boleh. Okey, Ana nak cerita baru ni hari apa? Dalam minggu ni. Sebab apa? Waktu pagi. Sedekah yang paling subhanallah. Boleh sedekah waktu bila? Tapi waktu pagi ambil manfaat sedekah subuh. Subhanallah, sedekah subuh. Ramai ustaz kata hadis Nabi ada. Nak dengar hadis Nabi? Tak dengar kat muka tu. Tak
Tak nampak muka. Okey, hadis Nabi kata Allahumma qti. Bila kita sedekah pagi-pagi, malaikat subuh ni dia tunggu kita. Siapa bangun awal pagi? Bangun awal pagi, lepas sembahyang nak sedekah. Dia nak sedekah sebelum matahari naik waktu subuh lah. Dia nak sedekah ni, malaikat duk tunggu ni. Malaikat duk tunggu kita ni. Ya Allah, malaikat duk tunggu kita siapa tak mau. Bukan malaikat main duk tunggu depan pintu tu. Malaikat tu malaikat maut. Ni malaikat yang nak bagi rezeki kat kita ni. Malaikat kata apa kat kita? Allahumma qti mumsikan khalafan waqti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada hamba-Ku ini yang membelanjakan hartanya, yang infak ini khalafan, ganti. Banyaklah, bagi tambah. Waqti mumsikan, bagi orang yang kedekut ni apa dia? Haji bakil. Apa dia haji bakil? Tangkai jering. Tak tahulah. Tangkai jering tu apa dia? Tak tahu orang kata tangkai jering. Tangkai jering diistilahkan kepada orang yang kedekut. Allahu a'lam. Kan haji bakil bin kedekut. Sama jugalah. Kan? Jadi kita ambil, anda buat minggu ni, baru beberapa hari lepas. Duit anda masa tu tengok apa yang ada atas tu, dia ada letak. Niatlah, ustaz kata tolonglah niat. Ya Allah, mak sakit, mak tak sihat. Kalau dengar sedekah ni, mak akan sihat. Sebut satu-satu. Kalau berbanyak-banyaklah, tak ada masalah. Tapi sungguh, dengan sedikit itu kita masuk. Subhanallah, ada 2 orang telefon. Hantar WhatsApp. Anda dah cerita dah, baru ni dia tak ambil nak dengar itu. Telefon, dia WhatsApp. Okey, tanya. Okey, Ana jenis tak jenis WhatsApp orang. Bukan tak WhatsApp orang, jenis suka kalau boleh call. Biarlah habis sejam 2 jam pun tak ada sejanji. Sincerely from my own heart. Dari hati ke hati. Sebab bila kita bercakap dengan dia, tak lagi kalau dengar bunyi itu ini, jatuh itu jatuhnya, kita tahu lah signal dia ni nak dengar aku cakap, kita nak lebih baik letak dia nak buat itu. Kan? Kata nak, okey, ada masalah? Okey, tak apa, usah lah, cakap. Rupanya, dia order ayat tak kenal. Ya Allah, dapat banyak dah juga lah. Sebab ayat tu bukan untuk kita. Anak yang pergi hantar. Anak yang pergi tahan. Anak yang pergi hantar. Kita tak cari delivery. Dia balas pula, dia kata, Syazah, apa nama ni, tak nak lah macam ni. Dia kata, dah lah delivery pun tak charge. Lepas tu sedekah pula ayat lagi satu tu. Sebab apa? Kita yakin benda ni orang yang kita tak kenal sebenarnya. Tak rugi. Ayat kita ni subhanallah, afdalus sadaqah saqiyul ma. Sebaik-baik sedekah bagi orang minum ayat. Siapa nak bulan tabung? Hantar mai. Kita bulan tabung. Kita hantar anda ni, kita bagi dekat budak-budak kafir dekat Indonesia yang dulu orang Indonesia yang nak makan daging pun susah. Sebab mai. Kita tolong doakan bagi dia dapat berapa 7 mesin untuk dia. Okey. Lepas tu sedekah lagi, kita ingat satu lagi ayat Quran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Sab'a. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin, satu biji benih. Orang yang berbelanja harta dia, menginfakkan ke jalan Allah, seolah-olah dia kamathali habbatin, seolah-olah satu biji benih ambatat tumbuh sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap biji benih dia tumbuh 7 tangkai. Subhanallah, tumbuh 7 tangkai. Bila tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu 100. Subhanallah. Bila tengok balik, betul lah. 1A, 2A, 3A sampai mesinnya tu, yang ke-7 jadi 6A. Betul? Betul tidak? Betul. Ya Allah, tak ada siapa betul. Memang betul ke tak betul ni? Allahu Akbar. Tak nampak muka orang susah. Dia pun ni lena ke apa orang tak tahu. Okay. So sekarang 7. Miss Grandmaster kita cakap tadi Cynthia berganti. White. Go white. Itu go deep. Tak ada masalah. Pergilah 20 ke 100 lain. Kita tak ada masalah. Jumpa orang nak. Tak ada masalah. Share saja. Jadi kita nak kembangkan sebanyak mungkin. 33 juta rakyat Malaysia hari ni baru lebih kurang dalam 80,000 unit mesin yang dipasang di rumah orang. So market, very huge market. So ambil peluang benda ni. Pergi kelak dakwah berjumpa dengan orang cakap, pergi serta ayat kaja, pergi bagi kaja. Mungkin anak dia SMA, mungkin anak dia psoriasis, mungkin hari ni zaman orang perlukan yang COVID macam-macam yang kita tahu ni kan. Pergi sedekah kat dia, jangan risau. Yang kelima, yang keenam dah habis. Yang keenam, mana dia yang keenam? Okey, yang keenam apa dia? Kita ada 7 kan? Yang keenam as-sabru. As-sabru ni kita sebut apa?
dalam surah disebut tadi, dalam surah apa? Siapa ingat? Ya ayyuhallazina amanu sabiru, dalam surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi sabar, kita sabar lagi. Warabitu, kuatkan lagi. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya apa? Kita akan dapat tuflihun. Tuflihun ini adalah kejayaan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kejayaan. Okey. Allah sebut lagi juga. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tadi Ustaz ada sebut tadi dah. Wasta'inu, mintalah pertolongan dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri, dengan kesabaran. Sabar. Dengan kesabaran, dengan sabar, dengan salat. Sekarang ini, dengan pandemik ini, ya Allah, kita kata, Allah PKP pula. Nak mengeluh, kenapa nak mengeluh? Benda ni bukan manusia yang buat. Allah. COVID ke apa ke, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ayat Quran 1 dalam surah apa ayat Quran ini disebut? Surah Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, melainkan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin wa fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ingat, apa yang berlaku hari ini, tak kisah agenda bukan agenda dan sebagainya, apa semua COVID yang berlaku, Allah yu'azzu man yasha' wa yu'azzu wa yuzillu man yasha'. Dia nak tinggikan, dia jatuhkan. Anytime, kalau nak kata kun fayakun, bengrak semua pun boleh bengrak. Itu kun fayakun. Kaf, waw, nun, buang waw jadi kun. Antara rezeki kita antara kaf dan nun, di antara huruf kaf dengan huruf nun. Kun, Allah kata kun jadi, maka jadilah. Kita pergantungan kita mestilah alaqah kita, hubungan kita dengan Allah mencipta. Allah kata apa? Indahu mafatihul ghaib. Allah tahu benda-benda yang ghaib yang kita tak tahu. Kita tahu tak benda-benda yang ghaib? Kita tak tahu. Sekarang ni kita kata Allah ingatkan dalam masa 2 minggu dapatlah 2,000. Ini PKPD pula. G pula PKPD pula. Habis dah 20. Kita tak fikirkan bahawa Allah meletakkan benda ni berlaku pada kita. 2 minggu ni mungkin Allah nak berikan sesuatu pada kita. Kita duduk di rumah. Kita kata Allah nak mengajar kita ni sebenarnya. Mungkin ada dosa-dosa makhluk yang dilakukan. Allah timpakan bala kepada kita. Mailah kita beristighfar sama-sama. Salawat sama-sama. Mintalah keampunan kepada Allah. Ya Allah, ambillah balik ni makhluk kau ni. Biar kita bagi. Kita ni sehat walafiat semua. Semua. Bukan setakat orang Islam. Semua seluruh dunia. Jangan dinamakan makhluk Allah ini. Tak kira lah orang tu India ke, orang tu Cina ke, agama apa, Buddha, Kristian dan sebagainya. Kita kena apa? Saling bantu-membantu. Al-musa'adah. At-ta'awun. Kita sebagai orang Islam, atau wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolong kepada benda-benda kebaikan. Okey. Jadi dia kata apa? Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu apa yang di darat, apa yang di laut. Kita tahu tak? Kita tahu tak apa dalam laut tu? Kita tahu lah banyak sumber-sumber rezeki dengan oysternya. Kita boleh jadi apa divernya, apa scuba diver dan sebagainya. Dan wa ma tasqutu min waraqatin. Sehelai daun yang gugur di rumah kita, keliling rumah kita berlambak pokok-pokok. Kita tahu tak daun tu gugur? Kenapa daun ni gugur? Allah tahu. Allah tahu kenapa daun ni gugur. Wala habatin, biji benih yang duduk di dalam kegelapan, orang tanam biji benih. Master Saiful Mu'alim ditanam pokok. Pokok apa nama tu? Apa nenas? Cuba tengok lah FB. Pokok nenas lah apa semua, tak apalah, nenas tu ditumbuh ke tanah. Hak tumbuh dalam tanah tu. Zulumat. Dalam apa? Dalam kegelapan bumi, zulumatil ardh. Allah tahu, kita tak tahu. Pokok ni nak hidup ke, pokok ni nak mati ke, tapi Allah tahu. Wala raqbin, yang basah ke, ya bisin, yang kering ke, semua Allah tahu. So jangan kita takut. Bab rezeki kita ni nak jadi 6A ke, jas 3 ke, jas 11 ke, buat saja apa yang harus buat. Ada duit, buat sedekah. Bagi, infak. Janganlah tunggu banyak baru nak bagi. Sikit-sikit pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting, mula zaman makna istimrar. Kemudian, apa lagi? Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Boleh kita tengok. Nama apa yang Allah bagi kat kita? As-sabru diya'un. Ini bukan ayat Quran. As-sabru diya'un. Sabar ini cahaya. Cahaya sebenarnya. As-sabru diya'un. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar
Allah kata orang yang bersabar ini Masya Allah ajruhum pahalanya bighairi hisab. Tidak ada hitung, tak terhitung banyaknya. Nak takut buat apa? Tiba-tiba orang kata PKP dah habis 2 minggu. Sambung lagi. Ada hikmahnya. Dengan kita pandai-pandai melawan kuasa Allah Ta'ala, walaupun yang mentadbir urusan dunia ini adalah manusia. Kalau tak ada orang yang mentadbirkan, huru-hara lah, kucar kacir lah kita semuanya. Okay. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7 apa dia? Siapa tahu yang ke-7? Yang ke-7 dapat mesin tanggin. Okay. Yang ke-7, mesti dalam banyak-banyak semua tadi, kita kena ada apa? Kita dah buat istighfar dah, salawat dah, doa dah, apa semua sedekah dah. Sabak dah. Kita ada, kalau kita tidak ada perasaan takut kepada Allah, tak jadi juga. Kita takut kat manusia. Kalau takut nak pergi ke dia, cakap, tak nak belilah ni sini mahal lah. Tadi dah kita sebut tadi dah kan. Jadi ayat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang wa may yattaqillah, siapa yang takwa, takut kepada Allah ini, Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya Allah akan bagi kat dia jalan keluar. Apa jalan keluar? Macam mana jalan keluar? Kita nak buat macam mana jalan keluar dengan Allah? Kita sentiasa hati kita dengan Allah. Suami kita duduk sebelah kita pun bukan hak kita, sebenarnya Allah bagi kat kita. Kan? Oh, buat dada. Okey. Jadi anak-anak kita pun sebab kita ada preparation. Kan? Kita kena ada persediaan. Kita tengok ya Allah satu keluarga kawan suami. Seluruh seisi keluarga meninggal COVID. COVID itu benar ya Allah. Betul. Kawan anak. Ni jiran rumah ni. Subhanallah. Anak dia kawan baik. Okey. Anak seorang. Bukan anak seorang, 3 orang. Perempuan tunggal. Dia kata dekat ayah dia. Ayah dia pergi buat dialisis. Ayah dia kena jangkitan kuman COVID kat situ. Lepas tu, hari raya pertama, ambulans datang ambil. Anak dia kata, ayah, insya-Allah nanti kita raya sekali lagi, nah. Raya sekali lagi. Mai ambil. Hari raya pertama, balik. Mai hantar raya di mana? Suakekal. Suakekal tempat kami nama dia Suakekal, itu adalah tanah perkuburan. Anak pun akan pergi ke situ juga apabila kekal abadi di sana nanti. Kita doalah. Kita ni bukan nak menungkat langit ni. Kita nak sisa-sisa usia kita yang masih ada. Kalau kita tak banyak bersedekah yang ni, perbanyak tersedekah. Pilih bagi ayat ke orang banyak-banyak. Bagi. Jangan takut. InsyaAllah. Seluas langit dan bumi rezeki kita insya-Allah. Jadi yang ke-7 tadi apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apa nak kena buat? Nak kena buat apa dia? Kita ni tadi kita kena ada meditation kita dengan Allah. Kita ni ada kelebihan yang banyak sangat yang Allah bagi. Apa dia? Allah sebut dalam surah apa? Surah Isra Allah sebut. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa? Allah sebut ni, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal lail, sebahagian malam, bukan nak buat semua. Kalau nak qiyamul lail, kita pada pagi sampai ke subuh dia tak enak itu qiyamul lail. Tetapi kalau wa minal laili, separuh daripada malam 1/3 ke 1/2, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun untuk mengerjakan benda-benda yang sunat ini. Sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Benda ini bukan sebagai satu benda yang wajib sebab didatangkan ayat yang dimaksudkan kepada kita. Tapi bila kita dalam bisnes tanggung, kita nak bisnes tijaratan lan tabur, satu perniagaan yang tidak rugi, apa kita kena buat? Kita kena bangun berdamping dengan Allah, kita semayanglah. Tak boleh 2 rakaat, buat 4 rakaat, tak boleh buat 4, buat 6. Tak boleh buat 4, tak boleh buat 6. Maksudnya, buat lagi kalau nak lagi, tak ada masalah. Nak iman tajuk 8 rakaat pun. Ya, dia keluar pergi cari orang tu boleh sampai 24 jam. Nak balik buat 24 jam ke 10 jam pun terpulang. Tapi kita nak buat ni dengan kualiti masa kita dengan Allah. Kalau kata, kita kata, oh tak nak lah masa malam ni dengan masa si penulis ni, malam ni cerita pasal kencing manis. Nak tidur awal, Syarah cakap nak bangun awal tak ni. Tak ada sampai macam tu. Kalau kita betul jaga kualiti tidur kita, walaupun 2 jam, kualiti kita deep, betul-betul deep sleep. InsyaAllah, subhanallah. Sebab yang tadi kita buat preparation dah. Hak yang presenter semalam duduk hantar WhatsApp kat Masa Siful Saiful Mu'alim. Sebab apa? Sebab Masa Siful Saiful Mu'alim adalah orang pertama yang beli mesin dengan Masa Siful Mu'alim. Itu yang Ana selalu ingat sebab Ana bercerita sebab Ana jumpa Masa Siful Saiful Mu'alim di DHQ. Masa Siful Saiful
Saiful adalah sideline. Sideline, kita tengok yang macam mana yang boleh membantu kita, bukan nak membunuh karier kita. Tidak. Sama-sama saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Okey, kita tahajud. Sebab apa Allah kata? Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita bangun ni Allah nak bagi apa? Ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah nak bagi kat kita makam kedudukan. Kita bukan nak orang puji kita. Kita nak biarlah Allah yang mengenal kita, seperti mana Uwais Al-Qarni. Tak ada orang kenal dia, tapi Allah mengenal dia. Okey. Lepas tu apa kita kena buat? Kita ni ada kelebihan banyak sangat. Sembahyang duha. Siapa yang masuk Jumaat ni dia sembahyang duha? Mesti sembahyang. Orang Kangen mesti sembahyang duha. Bukan orang Kangen saja sembahyang duha, nanti marahlah orang yang buat kerja work from home lah. Kan? Semua orang kerja tambah-tambah hari ni masa cukup banyak untuk sembahyang duha. Pasal apa? Dalam surah yang kalau siapa baca surah Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, walaupun ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, aku tidak membiarkan kamu seorangan. So kita dalam bisnes Kangen pun kita bukan berseorangan. Kalau dia ada orang, ana syukurlah, alhamdulillah. Dalam ni kalau tak silap ada Farah ni, ayah dia memang kenal orang ramai. Ketemu Pak Tam ni tak tahu nak bercakap apa. Ustazah, boleh tak Pak Tam cari orang, Pak Tam bagi kat Ustazah. Ya Allah, tak ni kita tengah buat program, siapa cakap masa tu masa tengah product knowledge tu lah. Dia call, Pak Tam ni call. Ustazah ni ada seorang nama Faizal ni, dia kata boleh tak Ustazah tolong cakap. Masa tu tengah kita duduk buat Zoom ni kan. Tak Pak Tam. Sebab dia bagi nama call, alhamdulillah. 2 orang beli mesin. Pak Tam ni bagi nama orang je, kita tolong telefon. Tak salah dalam pandemik ni. Kita pun tak kenal apa tu, tapi kita bercakap dari hati ke hati. Kita tak kenal, bukan direct line kita pun. Alright. Dan itu duha. Dan satu lagi, kita kena ingat bila kita dah ada mission Kangen, kita dah kata mission kita ini medical grade, tidak ada yang lain, tidak ada competitors lah apa kita. Bukan bulan batu yang kat sini. Masuk dalam lift pun kena tekan. Tak tekan orang tu juga dalam lift. Jadi, kita buat apa? Bila ayat dalam surah Wadduha wal-laili saja di belakang sini disebut apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah bagi kat kita cukup banyak. Ni, mission Kangen kita ni. Ada apa? Ni bila dah rasa macam orang kata apa? Mulut tu tak bagi minum air kan, dia spray lah bagi dia rasa lembab-lembab sikit. Betul. Dia bitu. Boleh wrap up, kita kasi 1 minit boleh? 1 minit. Kita nak buat betul. Dah sekali solat hajat lah. Buatlah solat hajat. Yang terakhir bangun malam apa semua. Solat-solat yang lain. Kalau boleh zaman-zaman COVID ni. Buatlah kita kata apa. Qabliyah, ba'diyah. Mungkin dulu berat pada kita. Tapi bila hari ni berlaku macam ni. Menjadikan satu benda yang sebagai satu benda yang wajib bagi kita. Walaupun itu satu benda yang sunat insyaAllah. Akhirnya itulah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. InsyaAllah ada rakaman tu. Kan? Yang kalau tak tahu apa-apa lagi, nanti kita bolehlah mesej insya-Allah. Yang penting apa yang kita dapat sikit kita beramal. Tak boleh bagi banyak-banyak. Bagi banyak-banyak tadi dia dia nak guna ayat ni. Ayat ni saya nak guna untuk nak jumpa orang. Oh tak boleh lah macam tu. Kan kita menjadikan satu kelaziman pada kita beramal benda apa yang kita ada, insya-Allah Allah bagi sesuatu yang lebih baik kepada kita insya-Allah. Innallaha fi dhanni 'abdihi ma damal 'abdu fi dhannihi. Allah itu bersama apa yang kita sangka. Kalau kita kata kita nak itu, kita minta lah benda yang positif. Kita minta ramai-ramai dalam kita buat doa ni. Apa lagi yang kita nak? Bukan setakat Kangen saja. Kita nak bantu orang lain juga. Ni zaman-zaman COVID ni, pergilah keluar. Jangan duk kata, oh zaman ni duduk di rumah saja. Bawa ayat kita ke orang banyak-banyak. Itulah saja. Setakat itu saja. Saya minta maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bukan akan datang, tiap-tiap hari kita boleh jumpa. Masuk dalam Zoom. Tak masuk dalam Zoom tu yang kita tak kenal. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih banyak kepada Sifu Ustazah Nasrah dan Sifu Ustaz Mahir atas perkongsian. Saya rasa bukan 7 amalan mudah tarik rezeki, tapi lebih daripada 7 tadi perkongsian. Terima kasih banyak Ustazah Ustaz. Sangat menarik, sangat padu perkongsiannya.